الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في كتاب التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa allazina amanu wa amilus solihat, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita memanfaatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia dapat kita bersama-sama hadir pada malam ini untuk kita meneruskan lagi pengajian kitab kita yang rasanya lama dah kita ni berhenti, ataupun bahasa sekarang ni lama dah kita ni uzlah, kita berhenti sekejap. Untuk kata ulama, kita Allah berikan kita ni berhenti sekejap untuk kita fikir tujuan hidup mungkin. Dulu kita sibuk dengan hidup sampai kita tak tahu tujuan hidup. Tapi sekarang ni kita diberhentikan sekejap, 5 bulan ke 2 tahun orang kata, untuk kita tahu tujuan hidup. Yang kadang-kadang bila kita berhenti ni baru kita nampak apa tujuan kita hidup di atas muka bumi Allah SWT. Baru kita dapat semayang berjamaah dengan anak-anak. Baru kita kenal tu anak kita. Baru kita kenal macam mana yang disebutkan dengan bagaimana nyawa kita di hujung tanduk. Dulu kita sedap je perkataan yang paling sedap kita dengar hujan-hujan ni tidur. Tapi sekarang ni bila disebutkan ditidurkan, oh sudah gegar hati. Kenapa ni? Ya ni jiran saya ni ditidurkan. Oh sudah. Tak bangun tak tidak, beratus kan. Tapi dalam masa yang sama Allah kembalikan kita dalam gelombang yang besar ni, dalam ujian yang besar ni, Allah masih kembalikan kita. Hingga ulama ingatkan kepada kita, bala besar mana lagi yang kita nak? Kalau bala COVID-19 itu menyebabkan mati pun kita tak sedar lagi, tak nak pergi masjid lagi, tak nak pergi surau lagi. Bala besar mana lagi yang kita nak sampai kita ni boleh datang masjid dengan ikhlas. Dah kalau ujian besar mati ni pun kita tak kembali pada Allah, tak baca Quran, tak zikir, masih lagi tinggal sembahyang, ujian besar mana lagi yang kita nak? Hari demi hari, kematian demi kematian kita dengar, nombor demi nombor. Kadang-kadang takut nak angkat telefon, tahu siapa pula meninggal.
Tapi Allah berikan lagi kehidupan bagi kita lepas daripada 2 tahun, lepas orang lain semua meninggal. Allah bagi lagi kita ni. Tapi untuk apa? Allah bagi kehidupan ni untuk apa? Untuk ujian kita kembali seterusnya ni. Masa seperti mana kita sebut selalu dalam kehidupan ni semua ujian. Waktu sakit ujian, sihat ujian, kaya ujian, miskin ujian. Dulu ada kerja ujian, tak ada kerja sekarang ni ujian. Macam mana kita ni diuji oleh Allah SWT. Waktu senang itu hari ingat tak Allah? Waktu kaya itu hari ingat tak Allah? Sekarang ni waktu dah susah ingat tak Allah? Waktu dah sakit ni ingat tak Allah? Ni setiap masa ni Allah uji kita. Ada orang waktu susah seingat Allah. Allah, Allah. WhatsApp dia, Ustaz, kalau saya tahu dah Ustaz sakit ni, kalau saya baik Ustaz, insya-Allah Ustaz, saya akan baca. Tak tinggal saya sembahyang berjemaah. Bila Allah bagi sihat, dah sihat balik dah. Itu hari kena stroke, ni dah jalan balik dah. Ugut baik pula, boleh cakap dah tu. Bagus, alhamdulillah. Tapi tak nampak juga ke surau. Tak nampak balik. Apa uji tu? Dulu waktu susah, waktu tengah sibuk, kerja pagi dia. Pagi kerja panskat, petang kerja panskat, kerja ambil anak. Kan? Pagi kerja. Kadang-kadang yang KL tu pukul 5 keluar dah. Sebab pukul 8 nak kerja panskat. Balik 4.30. Nak keluar juga. Sebab nak kerja juga. Nak ambil anak pukul 6 sekolah. Tu kadang-kadang subuh tak ke mana, maghrib tak ke mana, asar ke mana. InsyaAllah nanti saya lepas bencin je, saya buat. Kalau sempat. Berapa ramai kawan-kawan kita kan, bencin je sakit, bencin sakit kan. Itu keadaan kita lah kan. Bila disebut kita ni, saya dan tuan-tuan lah kan. Untuk kita menilai diri kita. Sebab tu Allah bagi 5 bulan, tambah 5 bulan. Itu hari dah berapa dah? MCO pun ni tambah lagi 5. Tapi kali ni lebih perik sikit kan. Sebab dulu masa awal-awal kita tak rasa sangat. Kita tak nampak sangat angka dia. Tapi bila sampai 20,000 dan sebagainya kan, Allah berikan kepada kita dengan ketakutan nak keluar dan sebagainya. Tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT. Sebab tu kita kena ada rasa syukur. Syukur kepada Allah SWT atas apa yang Allah berikan kepada kita. Sebab kita ni tak boleh lari daripada Allah. Kita tak boleh lari daripada Allah. Kita sakit, kita tak boleh pulih sendiri tanpa ada kekuasaan Allah SWT. Walaupun ada ubat, tapi kalau tak ada izin Allah, maka tak ada. Sebab tu kita kena dekat dengan Allah SWT. Sebab tu ulama ingatkan kepada kita, tanda orang tu syukur bukan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, buat kenduri. Tapi tanda orang tu syukur, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Tu baru terima kasih ya Allah. Baru terima kasih ya Allah. Allah suruh sembahyang, sembahyang. Allah suruh baca Quran, baca Quran. Ada di kopi. Orang semua tak ada kerja waktu tak kerja tu kan. Nak pergi surau pun tak boleh.
4 bulan ni saya dapat, alhamdulillah, sembahyang berjamaah dengan rumah, dengan anak-anak. Ada orang telefon, Ustaz, alhamdulillah 4 bulan ni 4 surah saya dapat. Alhamdulillah, dapat hafal. Yasin, Sajadah, Muluk, apa lagi? Alhamdulillah lah. Dulu kerja, sibuk, tapi waktu yang Allah berikan kepada kita, dapat hafal. Sebab tu tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT. Kena ada sifat syukur. Dalam ramai-ramai nombor tu tak ada. Lebih-lebih lagi kalau siapa yang kena COVID. Masuk buat COVID, kipas tak boleh buka, aircon tak boleh buka, panas sebab tu kan. Duduk pula tu bukan 14 hari. Sampai tak ada simptom. Keadaannya tu kan. Dia tidur kan pula kan. Hidup pula tu. Banyak syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah. Ada yang meninggal. Anak tak sempat jumpa. Isteri tak sempat jumpa. Sebab dua-dua meninggal. Tahu-tahu mak dengan ayah meninggal. Anak yatim piatu 8 orang. So, nilai kasih sayang Allah SWT pada diri kita. Mudah-mudahan sepanjang sisa kita ni yang kadang-kadang kita nampak, bila nak mati. Kita bukan cerita pasal pasrahnya mati. Mati, aku mati. Tak. Tapi masalahnya persediaan selepas kematian. Ulama ingatkan, orang Islam ni bukan takut mati. Tapi apa yang kita takut adalah apa yang berlaku selepas kematian tu. Selepas kematian tu, macam mana kita? Itu yang orang Islam patut takut. Sebab orang yang Islam yakin dengan qada-qadar, yakin dengan hari kiamat. Itu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT. Allah berikan kepada kita ni masa. Allah berikan kepada kita ni peluang. Jadi akhir-akhir ataupun mudah-mudahan masa-masa kita ni jangan lagi lah kita rasakan kita berusaha untuk buat dosa atau suka untuk buat dosa atau seronok buat dosa atau teringin nak buat dosa. Sebab tu Nabi, kita pernah baca kan hadis Nabi SAW. Nabi kata 40 tahun orang itu, kalau seseorang itu dah umur 40 tahun masih lagi tak berubah, maka tidak ada apa yang boleh diubah. Sebab 40 tahun ni tempoh matang bagi manusia. Tapi kalau dia tak nak berubah juga, masih lagi dia nak pilih jalan yang kita tidak diridai oleh Allah SWT, maka tidak ada apa yang boleh diubah. Dia akan biasa dengan kehidupan dia sampai hari tua dia. Waktu kita ni seronok datang, ikhlaskan datang, seronokkan datang, sukakan datang. Baik semayang, baik baca Quran, baik zikir, baik sedekah. Sebab pergantungan kita Allah. Kita buat ni sebab rasa syukur. Kita buat ni sebab tak ada kuasa lain yang lebih hebat daripada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada kuasa lain, tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Kita tahu dah. Tapi kenapa pergantungan kita tidak kepada Allah? Suruh semayang, tak nak semayang. Ni. Suruh baca Quran, tak nak baca Quran. Zikir, tak nak zikir. Suruh sedekah, tak nak sedekah. Suruh buat baik, tak nak buat baik.
Yang hinggakan kita rasa istiqamah. Berterusan kita buat. Ini yang disebutkan dengan syukur kepada Allah SWT. Abu Lais meriwayatkan daripada sanadnya, daripada Asma binti Yazid berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mengumpulkan makhluk yang pertama hingga yang akhir, iaitu hari kiamat, maka datang penyeru berseru dengan suara yang dapat didengar oleh semua makhluk. Kini akan diketahui semua makhluk siapakah yang patut mendapat kehormatan pada hari itu. Hari ini semua orang akan tahu pada hari akan dia berseru, dia akan cakap, hari ini kita semua akan tahu siapakah yang dapat kehormatan pada hari. Bangunlah orang-orang yang biasa meregangkan pinggangnya daripada tempat tidur. Maka bangunlah mereka. Dan sedikit. Siapa yang rasa dia biasa merenggangkan pinggang dia daripada tempat tidur waktu malam, bangun. Hari ini kita nak tengok dekat padang mahsyar, kata Nabi. Seru ni. Pertama sekali, golongan yang selalu bangun waktu malam. Bangun. Tapi sedikit. Sepanjang 5 bulan ni bangun malam tak gitu. Rutin kita berubah tak waktu malam. Kesama je. Ni keadaan kan. Kita, saya dan tuan-tuan. Yang kedua, kemudian seruan yang kedua, bangunlah orang-orang yang tidak dapat dilalaikan oleh dagangan atau jual beli. Untuk zikir kepada Allah SWT. Maka bangunlah mereka dan hanya sedikit. Seruan yang kedua, siapa yang rasa dia ni tidak dilalaikan oleh jual beli untuk zikir kepada Allah SWT, walaupun dia businessman ke, woman ke, kan? Tapi dia masih tidak lupa untuk zikir kepada Allah. Bangun orang. Tapi sedikit. Walaupun dia menjaga macam mana pun, dia tetap ingat Allah, ingat bayar zakat, semayang malam dan zikir. Tetap mengharap kepada Allah, Ya Wahab, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Razak. Baca zikir untuk minta pada Allah murah rezeki, baca surah Al-Waqi'ah dan sebagainya. Sebab dia tahu bahawa tetap macam mana pun dia tetap bergantungan dengan Allah. Kemudian seruan yang ketiga, bangunlah yang selalu bersyukur memuji Allah dalam susah dan senang. Maka bangkitlah mereka dan mereka pun hanya sedikit. Kemudian diadakan hisab untuk semua orang. Seruan yang ketiga, siapa yang rasa syukur pada waktu senang, susah, rasa syukur pada Allah SWT, bangun. Maka bangun orang sikit, tapi sikit. Orang yang pertama tadi, orang yang merenggangkan pinggang dia pada waktu malam. Orang yang kedua, orang yang niaga bisnes tapi tidak lupa zikir pada Allah. Yang ketiga, susah ke, senang ke, miskin ke, kaya ke, sakit ke, dia tetap syukur pada Allah. Bangun dia, bangun golongan-golongan ni, dan golongan ni antara orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tak payah kira-kira lagi. Waktu akhir Nabi kata apa? Kemudian diadakan hisab untuk semua orang. Tak semua orang boleh bangun malam. Kalau dapat bangun malam, bagus. Kalau tak semua orang dapat orang menjaga. Tapi dapat menjaga, tapi ingat pada Allah, bagus. Tapi kita
Dapat mungkin yang ketiga, mungkin iaitu orang yang sentiasa bersyukur. Jangan merungut. Sentiasa bersyukur kepada Allah SWT atas apa, waktu senang ke, waktu susah ke. Jangan kita merungut. Kemudian diadakan hisab untuk semua orang. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Al-Hasan berkata Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Tuhan, "Ya Rabbi, bagaimana Adam dapat mensyukuri nikmat yang engkau anugerahkan kepadanya? Engkau jadikan dengan tangannya dan engkau tiupkan kepadanya roh. Engkau tempatkan di dalam syurgamu dan engkau perintahkan malaikat sujud kepadanya." Jawab Tuhan, "Ya Musa, Adam mengetahui bahawa semua itu daripada aku. Maka dia mengucap puji kepada aku. Maka itulah syukur terhadap semua yang aku perbuat kepada. Macam mana Nabi Adam AS dapat mensyukuri nikmat? Kata Nabi Musa AS. Nabi Musa kan boleh berkata-kata dengan Allah. Macam mana Nabi Musa mensyukuri nikmat yang kau anugerahkan? Kau buat dia, kau bagi roh kat dia, kau masukkan dia pula tu dalam syurga. Nabi Adam, kata Allah, Nabi Adam dapat mensyukuri nikmat-nikmat ini kerana dia mengetahui bahawa itu adalah daripada aku. Masalah orang tak syukur sebab apa? Sebab dia ingat dia buat sendiri. Apa yang dia buat dia atas usaha dia, bukan usaha Allah, bukan qada dan qadar Allah SWT. Aku dapat kerja sebab aku ada sijil. Aku kaya sebab aku pandai, bukan sebab Allah. Ini manusia sombong dia, hinggakan dia lupa Allah SWT dan buat apa yang dia nak, cakap apa yang dia suka, hinggakan dia lupa Allah SWT. Dosa pahala pun dia tak ingat. Dosa pahala pun tak ingat. Ambil je harta-harta anak yatim dan sebagainya, zalimi orang sebab aku berkuasa, aku ada harta, aku ada ilmu, aku lebih pandai. Tapi Nabi Adam AS, mereka kata Allah, "Wahai Musa, Adam mengetahui bahawa semua itu daripada aku." Nak ada rasa syukur ni, kena tahu bahawa apa yang kita dapat ni semua daripada Allah. Apa yang kita dapat, apa yang ada pada kita ni semua milik Allah. Kita ada apa? Ada duit, habis. Ada rumah, 5 tahun sekali kena cat. Ada kereta, 9 tahun lagi habis. Barai. Banyak duit pun makan, jadi tahi. Yang ada kita apa? Tak ada apa. Badan kita, amalan kita. Kita boleh merancang je, tapi yang tentukan Allah SWT. Waktu kita kena perhatikan pergantungan kita kepada Allah SWT, akidah kita kepada Allah SWT cukup kuat, supaya datang perasaan syukur kepada Allah SWT. Sa'id daripada Qatadah berkata, Nabi SAW bersabda, 4 macam siapa yang diberikan bererti telah diberikan keuntungan dunia dan akhirat. Ada 4 macam. Kalau siapa yang dapat ni, maka dia akan dapat keuntungan dunia dan juga akhirat.
Apa dia? Iaitu yang pertama, lidah yang selalu berzikir. Kalau dapat yang macam ni, dapat lidah yang sentiasa berzikir, maka dia akan dapat kebahagiaan dunia akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Daripada KL sampai ke Muar ni rasa dapat berapa kan? Ataupun niat hari ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baca tak naik musikal tu kan. Daripada sini sampai dekat Lebuh AMG tu berapa dapat? Ataupun niat kan sampai jambatan nombor 2 tu kan dapat 500 kan, musikal tu kan. Macam tu. Tapi lidah dia sentiasa berzikir. Itu kalau dapat, dia tak boleh buat-buat. Tapi sentiasa lidah dia berzikir, maka dia akan dapat keuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua, hati yang sentiasa bersyukur, kata Nabi. Hati yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sentiasa ingat pada Allah, sentiasa syukur atas yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, badan yang selalu sabar. Badan yang selalu sabar. Apa maksud badan yang selalu sabar? Nak buat semayang ni pun kena sabar. Badan yang sentiasa bangun malam, sabar dia. Badan yang sentiasa cari nafkah untuk anak isteri, sabar. Tak pernah buat ambil badan yang tak sabar apa. Buat curi orang, curi duit orang untuk dapat mungkin nafkah untuk anak dia. Tapi badan dia sabar buat. Yang keempat iaitu isteri mukminat ya dan salihat. Kalau dapat isteri mukminat yang salihah, maka 3 tadi ataupun 4 tadi dia akan dapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Badan yang sabar dan isteri yang mukminat yang salihat. Sentiasa isteri yang mukmin, yang ingat pada Allah dan salihah. Yang baik. Itu antara kebahagiaan tu. Betul? Macam lepas kan saya katakan lelaki ni muka muram je kan, nampak kelat je, 2 je masalah. Iaitu yang pertama sekali tak ada duit. Tanggungan banyak, tiba-tiba tak ada duit, muka masam je kan. Tu pertama sekali mungkin tak ada duit. Abang apa tak ada duit ni. Yang kedua, bini masalah. Yang lain kalau ada sakit ke apa, kalau bini ada, duit ada, tak ada masalah lah. Tapi kalau duit ada, bini pula bergaduh, tidur luar pula tu, jawab. Kosot masai muka. Ni keadaan. Nabi dah cerita lah benda ni. Kan? Tu juga isteri yang salihah dan mukminat ini juga dimasukkan dalam kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Di antara doa Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud pernah berdoa, ya Allah, aku mohon pada kamu 4 dan berlindung daripada kamu 4 perkara. Yang pertama, aku mohon kepada kamu lidah yang selalu berzikir dan hati yang selalu bersyukur, badan yang sabar dan isteri yang membantu aku dalam urusan dunia dan juga akhirat. Amin. Rupanya ini adalah doa Nabi Daud alaihissalam. Ya Allah, aku mohon pada kamu 4 perkara dan aku berlindung daripadamu 4 perkara. Aku mohon padamu lidah yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang sabar
Dan isteri yang membantu aku dalam urusan dunia dan juga akhirat. Dia sebut tentang isteri ataupun syukur tadi kan. Kita ni kena syukurlah. Dia kadang-kadang mengungkit ni ya. Anak ramai. Anak yang jauh-jauh pula tu. Ada anak seorang tu je. Seorang yang jaga kita. Jarang balik rumah abah. Tiba-tiba balik kan. Dia kerja kilang je. Kan? Jarang dapat cuti. Adik-beradik jauh. Tiba-tiba datang rumah abah. Rasa rindu juga nak datang rumah abah, rumah mak. Datang rumah abah bawa kembung. Ikan kembung, pelaling. Bagi, bawa lagi. Bawa semampu dia lah. Sebab gaji tu. Dia pun bawa lah. Jangan pula mak tak syukur, abah tak syukur. Ni je. Ni je ikan kau. Dah lah kembung kecil. Bukan kembung yang besar-besar tu. Ni goreng boleh lah. Ni cemong boleh lah kan. Bagi kucing boleh lah. Kau tengok kalau abang kau balik. Ikan merah. Tahu? Jana. Jangan sampai budak tu ataupun anak kita kecil hati dengan kita. Padahal budak tu baik. Kawan-kawan kadang-kadang tak nak balik rumah abah Ustaz. Sebab yalah kita ni dibanding-bandingkan. Abang tu kerja betul lah, dia kerja offshore. Dia kerja perantar minyak. Balik pula tu 6 bulan sekali. Bawa macam-macam. Kita ni dah lah kerja kilang. Gaji macam mana kan. Tiba-tiba mak cakap macam tu pula tu kecil hati saya. Yalah anak baik. Tapi itulah yang akan jaga kita besok. Orang jauh-jauh tak jaga. Mungkin dia tak jaga. Sebab apa? Sebab tak syukur. Sebab mungkin tak syukur. Tak nak macam tu. Kan? Dan aku berlindung kepada kamu daripada 4 macam. Tak nak 4 macam, kata Nabi Daud AS. Saya berlindung daripada kamu, daripada anak yang menguasai aku. Aku tak nak 4 perkara. Yang pertama itu, anak yang menguasai aku. Dan isteri yang menyegerakan aku berubah sebelum waktunya. Anak yang menguasai bapa. Contoh apa? Senang je. Abah buat je abah ini. Benda ni. Abah ikut je lah saya. Ataupun buat je lah. Macam-macam pergi. Kan? Ni jaga anak saya ni abah. Saya bagi bulan-bulan ke abah. Bukan tak bagi. Jaga je lah. Oh marah. Tak nak macam tu kan. Dan isteri yang menyegerakan aku berubah sebelum waktunya. Isteri yang selalu mendesak. Ini cerita dalam bahasa ni kan. Dan dari harta yang membahayakan kepada aku. Harta yang membahayakan kepada. Kita ni ada harta bagus. Tapi kalau kita ni harta menyebabkan kita ni kita katakan jauh daripada agama, jauh daripada kita katakan rosaknya kita, maka minta jauh. Dan dari jiran, apabila melihat kebaikan aku ditutup, dan bila melihat kebusukan aku disebarkan. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, iaitu apabila dapat jiran, kebaikan aku ditutup. Waktu aku buat baik semua, tak ada cerita. Tapi bila melihat keburukan aku, disebarkan. Disebarkan. Lepas tu tuan-tuan rahmatullah Allah SWT, jarilah
jadilah jiran yang baik. Waktu Nabi SAW pernah ingatkan kepada kita, Nabi kata apa? Lihatlah jiran sebelum rumah. Unzur ila jaruhu qabla daruhu. Sebelum tengok rumah, tengok jiran dulu. Nak buat rumah, nak beli rumah, tengok jiran sekeliling. Okey tak? Kadang-kadang takut-takut buat rumah, tapi kita tak boleh keluar rumah. Sebab takut. Macam-macam lagi. Kita jaga baguslah kat rumah. Tapi sebelah rumah, jebon duduk. Jenayah duduk. Weng sana, weng sini. Dan anak kita tak boleh keluar rumah. Macam tu. Itu disebutkan tentang perkara-perkara ni. Sebab tu kita juga dianjurkan berdoa seperti mana yang disebutkan dengan Nabi Daud AS. Kita sambung sikit. Azan. Boleh. Assalamualaikum. Boleh. Ini satu. Lebihkan 10 minit. Okey, sama. Okey. Wah.
Allah. Allah. Ya. InsyaAllah kita sambung sikit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani makhburun fihi ma kasirun minan nas, as-sihhatu wal farah wal firah." Dua macam nikmat yang kebanyakannya manusia rugi, kecewa dalam menerima keduanya, iaitu sihat alfiat dan cuti, tidak ada kerja. Iaitu jarang orang yang mendapat menggunakan betul-betul masa sihat dan masa cuti dia. Kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang kadang-kadang kebanyakannya manusia rugi, kecewa terhadap dua nikmat ini. Yang pertama, waktu sihat. Kadang-kadang manusia lupa waktu sihat ni nak buat amal. Bila dah sakit baru nak buat. Waktu sihat tak nak buat betul, tak nak beribadat. Waktu ulama ingatkan kita, waktu sihat ni banyakkan hafal Quran, banyakkan semayang, banyakkan zikir, supaya waktu kita tengah sakit esok ni ada benda dalam lidah kita, pada lidah kita, kita nak baca. Waktu sihat ni kan, hafallah sikit-sikit. Esok waktu dah tak boleh buka Quran, tak larat dah. Ataupun dah tak boleh, mata dah tak nampak dah. Ada benda lah yang kita boleh baca. Yasin wal Quranil Hakim. Boleh kita baca. Kemudian, tapi kalau kita tak dapat, takut kita memsoalkan diri kita sendiri. Kenapa aku tak dapat baca? Sedangkan Allah bagi kita ni 70 tahun. Takkan sikit pun tak boleh hafal. Kenapa aku tak boleh hafal Quran? Sedangkan 70 tahun. Bukan suruh hafal 3 tahun. Budak-budak tahfiz tu 3 tahun dapat 30 juzuk. Aku 70 tahun. Sejuzuk pun tak dapat. Tu baru kita tanya diri kita. Kita belum tanya lagi, oh, Allah tanya kita. Kenapa dalam 70 tahun ni tak ada satu masa pun kita khatam Quran? Sepanjang hidup kita berapa kali khatam Quran? Uish. Kalau jawapannya tak ada, apa nak jawab? Bila Allah tanya, bukan kita tanya. Kalau ataupun kita akan terasa terpukul kalau bukan Allah tanya, cucu tanya. Atuk yang ajar saya ngaji ni, berapa kali atuk khatam? Atuk baru pun kok kepala kan. Tak pernah. Atuk hafal Yasin ni. Atuk khatam Yasin ni. Macam mana kita nak jawab? Itu juga dengan benda-benda lain. Contoh macam sedekah. Ulama pernah ingatkan kepada kita, kita ni hidup dalam setahun 365 hari. Kalau dalam masa setahun kita tak pernah sedekah RM365, maknanya kita paling kedekut. Sebab apa? Allah dah bagi nikmat pada kita 365 hari. Takkan RM1 sehari tak dapat.
Macam-macam nikmat, dapat makan, dapat rasa, dapat bau, dapat semayang, dan macam-macam ni dapat. Dapat duit, dapat bonus. Takkan RM365 setahun pun tak dapat bayar. Tak dapat nak sedekah, tak dapat nak infak. Itu juga dengan yang lain. Kita tengok, koreksi balik diri kita. Kan? Untuk kita, sebab dia sebutkan Nabi, paling kurang iaitu sihat. Waktu sihat. Dan juga cuti. Tidak ada kerja. Tak guna langsung. Seorang ulama tabi'in berkata, siapa berasa menerima nikmat, hendaklah baca Alhamdulillah. Nikmat bukan rezeki. Nikmat. Apa pun yang kita dapat, kalau nikmat, dapat makan, Alhamdulillah. Dapat minum, Alhamdulillah. Dapat gaji lagi, Alhamdulillah. Tiba-tiba anak balik, dia bagi pula 500, Alhamdulillah. Kan? Dapat pula tu ni yang belanjawan, dapat lagi yang naik kan 300, Alhamdulillah. Itu juga dapat datang masjid, Alhamdulillah. Dapat dengar kuliah, Alhamdulillah. Ni tahun bulan 12 ni, 1,000 orang nak pergi umrah, dapat pula pergi umrah. Bah, inilah hadiah bah. Ambil lah bah. Oi, Alhamdulillah. Macam-macam lagi. Dapat pula tu anak, Alhamdulillah. Dapat pula tu anak yang beriman, yang tak hantar kita rumah orang tua-tua, Alhamdulillah. Kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita, saya sebut ustaz ni, ada seorang ustaz, ada kat rumah orang tua-tua. Saya bawa ziarah dia. Sian, kita nak bawa balik, kita tak ada rumah. Kan anak dia marah pula kan. Walaupun dia bayar 1,000, tapi rumah orang tua-tua. Dulu ngajar kita kat masjid surau, kita jadi macam ni pun sebab dia. Tiba-tiba dia duduk kat rumah tua-tua. Sedih. Kita pergi Kampung Kelantan, rumah orang tua-tua Kampung Kelantan. Kita pergi dekat Jalan Bakaria, Jalan Paik Setongkat, rumah orang tua-tua Paik Setongkat. Rasa syukur tak kita? Ada anak yang boleh jaga kita, ada anak yang tak usir kita. Berapa ramai anak yang sekarang ni jual geran, bapak dia tengah hidup lagi, dia jual geran bapak dia. Cagar kan. Tapi benda tu tak jadi, Alhamdulillah. Dapat cucu-cucu yang sayang kita, Alhamdulillah. Dapat menantu yang sayang kita, Alhamdulillah. Ni. Sebab tu Nabi ingat, ataupun para tabi'in kata, siapa yang berasa menerima nikmat, hendaklah dia ucapkan Alhamdulillah. Dan siapa yang berasa risau, hendaknya banyak membaca istighfar, astaghfirullahaladzim. Kalau aku jadi macam tu, astaghfirullahaladzim, macam mana agaknya? Habis duit, kalau mau tua-tua tadi kan, anak pula tak nak bayar, habis duit pencin tadi, bayar duit rumah kan. 1,000 kan, dapat duit pencin, 1,000 tu lah bayar. Dapat duit makan, bukan boleh jalan. Dah duduk rumah orang tua-tua, ingat boleh jalan-jalan. Dia ada aturan dia. Bukan boleh ngeteh gitu. Tak boleh. Keadaan dia. Tapi astaghfirullahaladzim, Alhamdulillah. Siapa yang rasa risau, astaghfirullahaladzim. Kalau lah tiba-tiba tengok kawan-kawan yang dapat telefon, dia ni stroke, dia ni sakit, dia ni buah pinggang, dia ni dialisis. Allahu Akbar. Kalau aku dah ada tempat dia macam mana kan? Fikir kita kadang-kadang kan, jaga. Tengok kawan-kawan kita kan, sekali dialisis dia 200, 280.
Buat tapak je, kalau yang baik, yang biasa tu baru 4,000. Tapi kalau yang baik ni 14,000. Kita rasa. Itu juga yang lain. Ini keadaan dia kan. Untuk apa? Untuk kita, tadi saya sebut, untuk kita ingat pada Allah SWT, untuk kita kembali diri kita kepada Allah SWT. Dan siapa yang berasa tertekan oleh kemiskinan, maka hendaklah banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang rasa tertekan dengan kemiskinan, hendaklah banyak baca la haula wala, tidak ada kekuatan quwata illa billah, kecuali Allah. Il aliyil azim, yang paling tinggi dan paling agung. Kita ni bukan miskin. Ada miskin rumah pun tak ada, duduk dekat kubur ke ada? Tak ada. Tak ada. Kita boleh lagi paling kurang pun sewa rumah. Tapi tak cukup, Ustaz. Okey, tak apa. Memang habis gaji tu habis lah. Adalah 200 baki. Kalau nak pergi rasa kata Langkawi ke, memang tak lah jawabnya. Anak 5 sekolah tu apa? Terbaca. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada kekuatan. Mudah-mudahan Allah dengan yang berikan kepada bantu kita. Sebab benda ni benda subjektif. Tuan-tuan akan rasa sendiri kalau buat. Tuan-tuan akan rasa sendiri kalau tuan-tuan zikir, tuan-tuan akan rasa sendiri apa yang tuan-tuan dapat. Terutama sekali solat duha, yang kedua surah Al-Waqi'ah. Tuan-tuan akan rasa sendiri. Ada A dah akan dapat macam ni, B macam ni. Tapi jangan kita nampak bahawa rezeki je bila sebut nikmat je, kemiskinan je, mesti dapat duit. Tak. Kita sihat, memanjang ni, tak pergi hospital, tak makan ubat, okey baik ni. Tak menyusahkan orang, tak mapah orang, tak kita katakan tak pakai pampers, okey baik ni. Okey, nikmat ke ni? Syukur tak nikmat ni? Syukur. Kena syukur. Ada orang sayang kita, anak ada lagi, bini ada lagi, isteri ada lagi, kan? Cucu ada lagi, sayang kita, syukur. Daripada duduk kat situ tak ada orang datang. 7 anak, seorang tak datang. Terbakar kita. Buntu kita walaupun kita ada ni. Macam-macam. Seolah-olah macam tak ada apa kita ni. 3 tahun beraya kat situ. Uish. Syukur tak? Syukur, alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, rahmatullah Allah SWT. La hawla wa la quwata illa billah ila alil azim. Dan Nabi SAW bersabda, jika makanan itu mengandungi 4 perkara, maka sempurnalah. Makanan ni, kalau ada 4 perkara, maka sempurnalah makanan tersebut. Apa dia? Iaitu pertama, jika halal. Makanan ni kalau halal, baguslah. Yang lepas kita dah katakan, dah baca lah, halal ni ada 2. Sama ada benda tu halal, atau duit dah halal. Karipap tu halal. Halal. Kentang, daging pula tu halal dan sebagainya. Yang kedua, beli karipap guna duit apa? Duit rasuah? Duit tabung masjid? Contoh. Duit apa? Duit tipu orang? Duit anak yatim? Macam-macam lagi. Kalau salah, salah. Kalau haram, haram lah jadinya. Walaupun di karipap. Ni.
Yang kedua, jika dimakan disebut nama Allah, sempurna makanan tersebut bila disebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, jika banyak orang yang memakannya, sempurna makanan tu bila banyak orang yang memakannya. Ada pisang, tapi 4 orang boleh makan pisang kan. Contoh, pisang besar kan, potong 4 pula tu kan. Boleh makan macam-macam lagi. Ada makanan kita masak, kena bagi ramai orang boleh dapat. Contoh, bubur lambuk ke, macam-macam lagi. Sempurna kan. Dan yang keempat, jika selesai membaca, dia selesai dia membaca Alhamdulillah. Jatuh tuan-tuan rahmatullahi Allah SWT. Hari ini banyak kita baca tentang syukur. Hadis-hadis yang berkaitan dengan syukur kepada Allah SWT. Kerana inilah yang penting dalam hidup kita, merasakan sebab syukur ni kan? Sebab kita kenal Allah, kenal tahu daripada mana kita dapat rezeki, kita dapat nikmat ni, kesihatan, nikmat kan? Macam-macam lagi yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebahagiaan dunia dan juga akhirat, kesan daripada syukur kita, insya-Allah. Marilah kita sama-sama beristighfar, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila studil firdausi akhla wala aqwa ala nari jahim. Allah fahabni tawbatan wa fi dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azim. Tuhanku, aku tidak layak masuk surgamu, namun tak upaya menghadapi api neraka. Terima taubatku dan ampunkan dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Yang baik itu kepada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, ampun dan maaf kesalahan dan silap. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama tutup dengan tasbih kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.